tuan dan teman-teman. Amanah marilah dengan Tuhan Allah Taala dan tanpa dunia masih di ruang kesempatan bertemu pada pertanyaan ini bagi para masjid masih dapat kehadiran bagi utama ini ke kali ini masih bertemu Tuhan dan tugas memberikan perhatian dukungan dan kekuatan ini. Jadi yang masih kita ini membuka kesempatan bagi utama kami untuk berkata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Yang saya hormati lagi saya kasihi saf kepimpinan Masjid Warisan Teluk Kemang, tuan penasihat, tuan pengerusi, tuan imam, JK masjid serta tuan-tuan yang saya rahmati yang diridai oleh Allah Subhanahu taala sekalian. Alhamdulillah. Pertama-tamanya sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul bersama-sama di dalam rumah Allah ini untuk menuntut ilmu. Sesungguhnya menuntut ilmu ini amat besar ganjaran dia. Di mana-mana bila mana kita duduk di dalam majlis ilmu ini, para malaikat menaungi kita. Bukan senang tuan-tuan. Jadi tak lama lagi bulan nak Ramadan. Nak puasa dah. Jadi marilah kita memperbaiki diri kita ini agar jadi orang yang lebih baik. Maksudnya kita nak dekat Ramadan ini, kita perbaiki diri kita, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dan memberkati hidup kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita akan pergi kepada pembelajaran kita pada malam ini, iaitu sebuah kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhab Asy-Syafi'i, yang di mana pada pertemuan yang lalu kita membicarakan berkenaan dengan perkara makruh. Perkara makruh ketika berwuduk. Kat sini ada 7 perkara yang memakruhkan ketika berwuduk, iaitu mengguna air secara membazir, berlebihan, mendahulukan dengan yang kiri berbanding yang kanan, mengelap anggota wuduk tanpa keuzuran, menimba air ke muka, macam menggasari muka, membasuh atau menyapu anggota wuduk lebih atau kurang 3 kali, meminta bantuan orang lain untuk membasuh anggota wuduk, dan juga melampau berkumur dan masukkan air ke dalam hidung ketika berpuasa. Jadi tak lama nak puasa, jangan nak kata-kata nak lebih. Ini makruh hukum lah. Dan kalau termasuk, batal lah puasa tersebut. Jangan main. Jadi jangan main dah. Jadi insyaAllah pada pertemuan pada malam ini kita akan terus pula kepada perkara yang membatalkan wuduk. Jadi dekat sini ada membahaskan berkenaan dengan 5 perkara yang membatalkan wuduk. Tapi kalau kita tengok dalam kitab fiqh yang lain, ada 4. Maknanya ada 2 tu dia sekalikan 1. Jadi kat sini dia membicarakan 5 perkara yang membatalkan wuduk. Jadi bila mana berlakunya 5 perkara ini, maka kita dalam keadaan berhadas. Kalau tak ada berlaku 5 perkara ini, maka selama itulah kita dalam keadaan berwuduk. Tak kisahlah kita duduk di dalam lorong najis ke, tak kisahlah kita duduk dekat mana-mana sekalipun, kejadian apa sekalipun, tetap tidak membatalkan wuduk kecuali 5 perkara ini sahaja. Nampak penting. Walaupun kita duduk penuh dengan najis sekalipun, tak membatalkan wuduk selagi tidak memenuhi 5 perkara ini. Jadi apakah 5 perkara itu? Pertama sekali adalah semua yang keluar daripada kubul dan dubur.
seperti kencing, tahi. Itu perkara yang biasa keluar lah, kebiasaan. Dan juga perkara yang nadir. Nadir ni jarang, seperti keluar darah. Contoh kemaluan kita keluar darah, kentut. Kentut pun membatalkan wudu. Dan juga lain-lain seperti air mazi. Air mazi, tahu tak air mazi tu macam mana? Air mazi tu adalah air yang keluar sebelum kita climax. Sebelum keluar air mani tu ada keluar air mazi. Air jernih, dia jernih sikit. Tapi air ni najis. Kalau terkena dekat pakaian, kena suci kan. Lepas tu air wadi. Air wadi ni sebab kita letih, keluar air tu najis. Jadi kena bersihkan. Kecuali air mani. Bila mana terkeluarnya air mani, maka tidak membatalkan wudu. Jadi bila mana kita, contoh kita tidur, lepas tu kita berhayal. Kita hayal kita mimpi. Contoh kita tidur duduk macam ni kan. Kita duduk macam ni, kita tidur, tiba termimpi, terpancut pula air mani. Jadi tak membatalkan wudu. Tapi tak boleh bawa semayang. Kerana apa? Kerana dia kena mandi wajib dulu. Kerana dia dalam keadaan hadas besar. Tapi dia tidak dalam keadaan terbatalnya wudu dia. Jadi air mani apa-apa yang keluar daripada hubungan kubur adalah membatalkan wudu, kecuali air mani sahaja. Tak kisahlah yang keluar tu bersih ke, atau benda suci ke, ataupun benda yang kotor, tetap membatalkan wudu. Contoh yang keluar itu batu. Kita makan jagung, keluar jagung. Contoh batalkan wudu. Ataupun cacing dalam mulut kita tu, dia keluar kepala dia, lepas tu dia masuk balik dalam dia malu-malu kan. Dia nak keluar tapi dia malu, dia masuk balik. Tetap membatalkan wudu. Tetap membatalkan wudu. Jadi perkara-perkara ini yang bersih ataupun yang kotor tetap membatalkan wudu, kecuali air mani sahaja yang tidak membatalkan wudu, tapi diwajibkan untuk mandi wajib. Jadi faham ya tuan-tuan? Jadi hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud auja ahadum minkum minal ghaid. Maksudnya, atau salah seorang di antara kamu datang daripada tempat buang air. Mana buang air, dia buang air, batallah wuduk dia. Sementara hadis pula daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqbalullah salata ahadukum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Faqala rajulun min hadaral maut, mal hadatsu ya Aba Hurairah? Qala fusaun aw dhuratun. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima solat seseorang daripada kamu apabila berhadas sehinggalah dia berwuduk. Maknanya nak bersolat kena ada wuduk. Lalu seorang lelaki daripada penduduk Hadramaut bertanya, apakah hadas tersebut wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, ia adalah kentut yang senyap atau kentut yang berbunyi. Kenapa tuan? Tak ada apa riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini menerangkan bahawa kentut, walaupun dalam keadaan perlahan ataupun dalam keadaan yang kuat, tetap membatalkan wudu. Tapi dalam keadaan satu masa kita rasa ragu-ragu sama ada kentut ini bunyi tu bunyi dalam ke. Ada yang kadang-kadang dia tak lopeh pun, dia tak keluar pun angin tu, tapi dalam perut tetap batal wudu tak? Tak. Hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, la wudu'a illa min saut aw rih. Tidak batallah wuduk seseorang itu kerana melainkan kalau ada bunyi ataupun ada bau. Bila mana terdapat bunyi dan bau, itu baulah tanda-tanda mengatakan batal wuduk. Selagi tak ada dua perkara ini, kalau kita ragu-ragu, tiba-tiba ada bau kentut, batallah wuduk tu. Tapi kalau tak ada bau, tak ada bunyi, tidaklah membatalkan wuduk. Ini bila mana dalam keadaan ragu-ragu. Jadi faham ya tuan-tuan bab pertama ni. Jadi macam mana pula kalau dalam satu keadaan daripada kecil kita ni ada orang tu lahir, kemaluan dia, dubur dan kubur dia tu memang tertutup. Dia tertutup, lepas tu doktor tebuk lubang dekat mana-mana bahagian. Adakah apa-apa yang keluar daripada tebukan itu membatalkan wuduk? Batal.
batal. Kerana apa? Kerana ia sejak daripada lahir. Contoh, kalau seseorang itu accident, dia dah besar dah ni, bukan daripada kecil, dia dah besar, tiba-tiba dia accident sampai kan kemaluan dubur dan kubur dia tu, salah satu daripada dia tu tersumbat, dia tebuk lubang, batal wuduk ke tidak batal? Kalau apa-apa yang keluar daripada tebukan tu, tersumbat dua-dua ni, nak keluar pun tak boleh, dia batal wuduk ke tidak? Jadi semua tak batal Jadi dia tengok dalam keadaan mana tebukan tu. Kalau tebukan itu bawah pusat, apa-apa yang keluar daripada bawah pusat itu batal wuduk, tebukan tu. Tapi kalau dia atas pusat, contoh dekat sini keluar tai kan, tak batal wuduk. Kerana apa? Kerana dia atas pusat. Itu dalam dua situasi. Situasi yang ketiga, dia tak tersumbat pun, kemaluan depan dengan belakang dia tu tak tersumbat, tapi dia tebuk juga lubang. Contoh orang yang ada pembedahan. Pembedahan apa orang panggil? Pembedahan apa-apalah, sehingga dia boleh tebuk mana-mana bahagian. Jadi bila mana kemaluan dia tu boleh mengeluarkan cecair ataupun najis, yang keluar itu tidaklah membatalkan wuduk. Tebukan tu tak membatalkan wuduk. Itu kena clear lah. Kalau ada orang ada sakit ke apa ke, bila boleh terangkan dekat orang tu bahawa kalau dia boleh kencing ataupun berak, tapi ada lubang tu, lubang yang keluar najis, darah dan sebagainya itu tidaklah membatalkan wuduk. Itu kena faham tu. Dan juga semua yang keluar daripada kubur dan dubur ini hanyalah untuk manusia yang hidup sahaja, bukannya yang meninggal dunia. Contohnya orang yang mandikan jenazah ni, dia mandi jenazah, dah ambil wuduk orang tu kan, untuk orang tu berak pula yang meninggal tu, tak payahlah ambil lagi sekali. Kerana apa? Kerana dia walaupun dia dah ambil wuduk, walaupun dia dah berak, wuduk dia tu tidak batal. Kerana yang batal itu adalah untuk manusia yang hidup sahaja. Setakat ni faham kan? Ada nak tanya? Tak ada. Faham. Okey, itu yang pertama. Kita dah bincangkan pertama, dikiaskan perkara yang tersebut dengan semua benda yang keluar daripada kubur dan dubur sekalipun suci. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tidur yang tidak tetap. Mana apa yang tidak tetap ni? Punggung dia tu tidak tetap. Jadi bila mana tidur yang tidak tetap punggungnya ni membatalkan wuduk. Sama ada dia berdiri, dia baring, dia menentang, dia mengereng, tetap membatalkan wuduk. Walaupun dia baring, dia letak bantal dia tu kat buntut dia tu. Supaya apa? Supaya tak nak kentut. Walaupun dia letakkan bantal dia tu dalam keadaan tidur, baring, letak bantal, tetap membatalkan wuduk. Melainkan kalau dia tidur dalam keadaan duduk, duduk yang tetap punggung dia tu tidur. Okay. Kalau tidur macam ni boleh. Tapi kalau zaman macam Rasulullah SAW tu, dia duduk dalam keadaan ihtibak. Kalau Nabi Muhammad SAW, ketika mana dia dalam keadaan berehat, dia duduk dalam keadaan ihtibak. Dia tak duduk bersila. Ihtibak ni macam macam nak tunjuk dia macam ni. Saya tunjuk sini lah ya. Dia macam ni. Dia duduk macam ni. Duduk ihtibak. Ini ketika Nabi berehat ataupun nak tunggu waktu masuk ke apa, kalau sahabat-sahabat rehat dia buat macam ni. Dan ada juga dia ambil lidah tu, dia ikat. Diikat macam dia macam bantal, macam apa? Sandaran tu. Ini adalah duduk ihtibak yang dia ajar. Duduk macam ni pun kalau tidur tidak membatalkan wuduk. Kerana apa? Kerana tetap punggung dia. Punggung dia tu tetap. Atas kursi pun boleh. Duduk bersila pun tak ada masalah. Jadi apa-apa yang tidur yang tidak tetap punggung membatalkan wuduk. Maksud tetap di sini ialah duduk dalam keadaan punggung bertaup rapat dengan lantai. Manakala maksud tidak tetap pula ialah terdapat rongga di antara punggung dan lantai. Hal ini berdasarkan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama falyatawadda." Maksudnya sesiapa yang tidur dia hendaklah berwuduk. Tidur kerana apa dia tidur? Kerana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya kedua mata ini adalah pengikat dubur. Maknanya bila mana kedua-dua mata itu tidur, maka ikatan dubur itu akan terlepas. Kerana apa? Mana bila kita tidur, kita tak sedar diri kita kentut ke tak kentut ke, melainkan kalau kita duduk. Kalau kita duduk,
kentut tu tak nak keluar. Melainkan kalau kita sengit sikit. Tapi mesti kita sedar. Mesti kita sedar. Tapi ada yang tak sedar tu, dia kena ambil wuduk balik lah. Tapi bila dia bangun, dia disunatkan untuk berwuduk. Tak diwajibkan untuk berwuduk. Jadi ada pun orang yang tidur dalam keadaan duduk yang tetap, wuduknya tidak batal. Kerana dia akan terasa sesuatu yang keluar daripada duburnya. Hal ini berdasarkan hadis daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, uqimatis solah wan nabi sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan falam yazal yunajihi hatta nama ashabuhu thumma jaa fa shalla bihim. Maksudnya iqamat telah selesai dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bercakap-cakap dengan seorang lelaki tanpa didengari oleh orang lain. Baginda terus bercakap sehingga para sahabat tertidur. Kemudian baginda datang dan terus bersolat bersama-sama mereka. Riwayat Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa sahabat apabila dia menunggu Nabi SAW berbicara, dia lepas bangun, lepas Nabi ajak semayang, dia terus bangun, dia terus semayang bersama Nabi. Tapi dia tidur duduk lah. Tak ada tidur baring, melontang sebagainya, dia tidur duduk. Hadis yang lain pula mengatakan daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yanamuna thumma yusalluna wa la yatawaddaun. Maksudnya para sahabat Rasulullah SAW tidur, kemudian mereka terus bersolat sedangkan mereka tidak mengambil wuduk semula. Riwayat Bukhari. Jadi dalam hadis ini ketika para sahabat dalam keadaan subuh lah, solat subuh, ketika mana dia dah puas tahajud, dah solat qiyamul lail dan sebagainya, dia nak menunggu solat subuh. Jadi dia tidur kejap, tapi tidur duduk lah. Jadi bila mana iqamat dah berkumandang, barulah dia bangun terus sembahyang tanpa mengambil wuduk semula. Hadis tersebut jelas menunjukkan bahawa para sahabat tidur dalam keadaan duduk yang tetap kerana mereka berada di dalam masjid sedang menunggu untuk bersolat dan berharap-harap supaya Rasulullah SAW segera menghentikan perbualannya dan bersolat bersama-sama mereka. Jadi ini adalah perkara yang kedua yang membatalkan wuduk. Dalil ini menunjukkan bahawa tidur dalam keadaan duduk tidak membatalkan wuduk. Kalau membatalkan wuduk, dah lama Rasulullah SAW larang perbuatan tersebut. Contoh kalau tidur dalam majlis ilmu dan tetap punggung itu, tidak membatalkan wuduk. Mana dia bangun boleh terus solat. Dekat sini ada sebarang pertanyaan. Boleh sekadar yang faham dia. Okey, setakat ni faham lagi. InsyaAllah. Yang ketiga pula, hilang akal disebabkan sama ada mabuk, pitam, sakit ataupun gila. Kalau kita tengok, akal ini adalah dari segi bahasa ia bermaksud pencegah. Kerana apa maksud pencegah? Kerana ia mencegah seseorang daripada melakukan perbuatan yang keji. Jadi itu adalah masuk akal. Bila mana nak melakukan perbuatan keji, itu adalah akal. Mana-mana bila hilang akal, tak ada pencegah tu. Sebab tu orang panggil hilang akal ini boleh menyebabkan batalnya wuduk seseorang tu. Tak kisahlah sama ada dia mabuk ke, pitam ke, sakit ke, gila ke, tetaplah membatalkan wuduk tersebut. Apabila satu daripada perkara tersebut berlaku kepada seseorang, maka dikhawatiri sesuatu keluar daripada kubur atau duburnya tanpa disedari. Hal ini dikiaskan dengan tidur, kerana hilang akal itu lebih berat daripadanya. Jadi yang ketiga ini menunjukkan bahawa kalau kitab fiqh, kedua dengan ketiga ni selalu digabungkan. Kerana apa? Kerana tidur pun boleh menyebabkan hilang akal. Jadi kalau kita tengok kitab fiqh yang lain, kedua dengan tiga ni digabungkan. Jadi bila mana dia dalam keadaan mabuk, pitam ataupun makan ubat sampai dia tidur, ataupun apa-apa, dia mabuk, dia makan ubat, dia suntik, tetap membatalkan wuduk apabila dia hilang akal. Sama ada dia disihir ataupun apa lagi, pengsan, sawan, sampai dia hilang akal, membatalkan wuduk. Maknanya dia tak sedarkan diri. Ini adalah yang ketiga. Faham tak tuan-tuan? Nampak borak sangat sampai ngantuk ni. Sampai ngantuk ni. Okey, insya-Allah. Yang keempat pula. Keempat dan kelima ni perbahasannya panjang sikit. Keempat ini adalah seseorang lelaki menyentuh isterinya atau perempuan lain tanpa berlapik. Jadi perbuatan tersebut membatalkan wuduk kedua-duanya. Maksud perempuan lain ialah perempuan yang halal berkahwin. Jadi perempuan yang halal berkahwin ini adalah perempuan yang bukan mahram.
perempuan yang ajnabi, iaitu perempuan yang asing. Sebab ada isteri kita, dia bukan orang asing, tapi dalam mazhab Syafi'i, isteri kita tetap apabila kita sentuh, dia membatalkan wuduk. Tapi kulit sahaja yang membatalkan wuduk. Kulit dekat sini, gusi pun termasuk kulit, lidah pun termasuk kulit. Tapi mana yang tak termasuk kulit? Contoh kalau kita pegang rambut isteri kita, batal tak wuduk? Tak. Gigi, kalau kita bersaja pegang gigi bini kita, tak batal. Ataupun kuku, tak batal. Kerana apa yang batal ialah hanyalah kulit sahaja. Jadi kalau kita nak keluar, kita saja belai rambut isteri kita, taklah batal. Kerana apa yang batal hanyalah kulit badan kita sahaja. Dan juga perempuan yang lain. Perempuan lain ni perempuan yang haram dikahwini. Dan juga perempuan yang haram dikahwini ni yang sama-sama ada selama-lamanya ataupun sementara apabila kita pegang, batallah wuduk tersebut. Jadi perempuan yang haram yang haram kahwin selama-lamanya ialah perempuan disebabkan dengan persemendaan. Persemendaan ni contoh kita kahwin dengan isteri kita, ibu mertua kita ataupun anak tiri dia, contoh dia janda, dia ada anak tiri dia tu, kita kalau pegang tak batalkan wuduk. Kalau kita salam ibu mertua kita, tak batal wuduk. Sebab apa? Sebab persemendaan tersebut. Dan juga disebabkan persusuan. Contoh, ibu tu mengambil seorang anak yang kecil sebelum umur 2 tahun, dia menyusukan sebanyak 5 kali menurut mazhab Syafi'i. Dan juga apabila dia dah menyusu sebanyak 5 kali, dia dah jadi anak susuan. Jadi anak susuan itu apabila dia dah besar, dia boleh salam mak susuan itu tanpa membatalkan wuduk. Tak membatalkan wuduk. Dan juga ibu susuan itu boleh membuka aurat depan anak susuan tersebut. Susuan kalau ikut mazhab Syafi'i, dia 5 kali susuan sehingga kenyang. Bukannya kejap sini. Dia 5 kali sehingga kenyang. Dan juga sebelum 2 tahun hijrah. 2 tahun hijrah, 5 kali susuan. Tak kisahlah sama ada 2 tahun itu sepanjang tempoh 2 tahun, ataupun sepanjang hari itu 5 kali sehingga dia kenyang. Sehari itu pun dah dikira sebagai anak susuan. Jadi bila mana berlakunya disebabkan persemendaan, disebabkan persusuan ataupun disebabkan kaum kerabat, adik-beradik itu dan sebagainya, tidaklah batal wuduk apabila kita berpegangan tangan. Kerana apa? Kerana bila kita berpegangan tangan ini, yang bukan ajnabi, yang orang ajnabi iaitu orang asing, dia boleh mendatangkan syahwat. Sebab itulah dia membatalkan wuduk. Kalau adik-beradik, kalau mak mertua selalunya tak ada syahwat, kurang syahwat. Jadi bila kita pegang, tak adalah rasa apa-apa. Sebab tu ulama mengatakan tidaklah membatalkan wuduk. Jadi itu adalah tanpa berlapik. Tanpa berlapik ni walaupun lapikan itu nipis. Contoh nipis sangat. Nipis kita salam, tak batal wuduk. Sebab apa? Sebab nipis. Sebab dia berlapik. Sama ada nipis ke tebal ke, tidaklah batal wuduk tersebut. Jadi hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam menerangkan perkara-perkara yang mewajibkan berwuduk. Aula mastumun nisa, maksudnya atau kamu bersentuh dengan perempuan. Jadi bila mana kamu bersentuh dengan perempuan, jadi ia adalah membatalkan wuduk. Tapi perempuan yang macam mana? Budak kecil batal wuduk tak kalau kita pegang? Tak batal. Macam mana kita nak tahu dia kecil ke dah besar? Adakah dia dah balik baru kita boleh pegang? Tak. Sehingga dia mengikut uruf. Contohnya lelaki tu dah boleh menegang dia punya tu. Dia punya zakar tu dah tegang. Ataupun perempuan itu dah ada tarikan sesuatu perkara sehingga dia terangsang. Jadi tu dah ikut uruf lah. Kalau ikut umur sekarang ni 7-8 tahun, 7-8 tahun itu apabila kita dah pegang, jadi dia boleh membatalkan wuduk. Kerana apa? Kerana dia budak yang dah boleh berfikiran macam tu, mengikut uruf. Ataupun orang ni, budak ni dah mumayyiz. Dalam sekitar 7 tahun apabila kita dah pegang,
dia dah ada macam nafsu syahwat, jadi dia boleh membatalkan wuduk apabila kita memegang. Dia bukan tunggu balik. Dia bukan yang lelaki tu dah mimpi dan sebagainya. Bukan perempuan dia dah haid. Sebelum tu lagi dah, kalau kita pegang, dah boleh membatalkan wuduk. Tu kena faham tu. Jadi itu adalah memegang perempuan yang dewasa. Maka kalau dah dewasa tu kita tak boleh pegang lah. Dan juga dia orang yang ajnabi. Jadi itu adalah perempuan yang tidak boleh memegang. Kalau budak-budak tak ada masalah. Jadi itu adalah berkenaan dengan yang keempat, iaitu berdasarkan aula mastumun nisa, atau kamu bersentuh dengan perempuan. Berdasarkan bacaan mutawatir, perkataan lamastum bermakna lamastum, iaitu kamu menyentuhnya. Jadi kalau sentuh orang yang cacat akal, orang yang dipaksa sekalipun, orang yang meninggal sekalipun, kalau kita pegang, tetap membatalkan wuduk kita. Tapi kalau orang yang mati tu, batal tak wuduk orang mati tu? Tak hidup. Tak hidup bila mana kita pegang dia, tak batal wuduk perempuan, jenazah perempuan tu. Jadi ada orang pelik, orang zaman sekarang ni ada orang yang pelik. Dia ada tok imam tu, dia larang suami cium bini dia tu. Tak boleh pegang. Batal wuduk jenazah ni kan. Tak boleh pegang kau baik. Padahal tak ada masalah pun. Boleh pegang. Yang batal wuduk laki tu, bukan bini arwah tu. Sebab apa? Arwah tu dah tak ada apa-apa. Dia bukannya mukallaf lagi dah. Dia tidak dibebani dengan dosa dan pahala lagi. Kerana apa? Kerana dia dah arwah. Jadi tak ada masalah kalau nak cium dan sebagainya. Kalau jumpa tok imam tu, kotok Allah. Ada yang jenis macam tu tu, orang tu. Dia jenis yang tegak sikit kan. Dia jenis macam apa? Dogi ni. Jadi kena tegur sikit lah. Jadi orang yang contoh anggota tubuh yang lumpuh sekalipun. Contoh tangan kita lumpuh. Ada orang pegang. Cek. Kita tak batal juga. Melainkan kalau orang tu dia jumpa mayat. Dia jumpa apa? Dia jumpa tangan terputus. Tangan terputus, tengok tak tahu lelaki ke perempuan, dia pegang. Tak batal wuduk. Kerana apa? Badan dah terputus. Melainkan kalau separuh badan, lebih separuh badan, kalau kita pegang, tetap batal wuduk. Contoh kita jumpa mayat. Tengok badan kat sini, kaki kat sini. Kita pegang badan dia. Lebih separuh. Jadi membatalkan wuduk. Tapi kalau sikit saja macam tangan, kaki terpotong, kita pegang, itu tak membatalkan wuduk. Jadi itu faham ya. Yang keempat, setakat ni faham ya. Jadi rambut, gigi, kuku semua tak batal wuduk kalau kita pegang. Lagi apa lagi yang nak berkenaan dengan yang keempat ni? Tak ada apa-apa lagi ya? Semua faham? Ni baru tahu ke ataupun dah lama tahu? Dah lama tahu lah. Satu Ustaz. Okey. Kalau buat itu mak angkat tahu ni. Mak angkat dia bukannya Itu salah. tak boleh salam. Hukumnya haram. Kerana apa? Mak angkat ini bukannya mak susuan kita. Melainkan kalau ada mak susuan kita boleh pegang. Tapi kalau mak angkat kita ni, contoh kita dah umur 20, kita baru nak iktiraf dia ni mak angkat, saja nak salam, tak boleh. Tak boleh. Kalau kita pegang haram, dan juga boleh batal wuduk. Ni kalau nak semayang kena ambil wuduk balik. Itu mak angkat. Lapik boleh. Batalkan wuduk. Tidak batalkan wuduk. Dia kalau dalam keadaan dalam hajiat saja, macam ada keperluan. Contoh macam kita pergi tabur haji, kan ada perempuan kadang dia pakai sarung tangan tu kan. Dia pegang ambil tangan kita, dia chop. Itu ada keperluan. Tapi kalau sahaja tak boleh lah. Sehingga menimbulkan nafsu syahwat tu tak boleh. Sedangkan kalau kita berjabat salam dengan sajad contohnya, tetap tak boleh. Tetap tak boleh. Walaupun dia lelaki, kenapa boleh menimbulkan syahwat. Tapi tak membatalkan wuduk. Sebab apa? Sebab dia lelaki. Lelaki dengan lelaki tak ada masalah. Tapi kalau nak hukum salam tu boleh menimbulkan syahwat, tu sebab tu ulama kata tak boleh. Salam sajad contoh. Ataupun orang panggil lelaki amrad. Istilah Arab dulu lah. Istilah Arab amrad. Tapi kalau kita nak cakap lebih, sajad lah. Isu sekarang ni kan. Itu adalah berkenaan. Ya. Kalau kita ada perempuan tu mak mentua kita, boleh tak? Mak mertua boleh. Sebab mak mertua ni adalah disebabkan persemendaan.
persemendaan ni sebab kita kahwin dengan isteri kita, mak mentua kita tu kita boleh sentuh. Tak ada masalah. Jadi itu yang keempat. Ada pertanyaan lagi tuan? Tak ada. Itu saja Okey, yang kelima, menyentuh kemaluan manusia. Menyentuh kemaluan, menyentuh ni sama ada menyentuh ataupun tersentuh ataupun terpegang tetap membatalkan wuduk. Dan juga kemaluan manusia sahaja. Kalau kemaluan haiwan, contoh kita pegang tulu lembu, tak membatalkan wuduk. Tulu siapa-siapa bukan selain manusia, kalau kita pegang tak membatalkan wuduk. Tapi kalau kita pegang kemaluan manusia, sama ada kemaluan kita ataupun kemaluan orang lain ataupun kemaluan orang baby sekalipun, walaupun anak kita sendiri, walaupun dia baru keluar muek, kalau kita pegang kemaluan itu membatalkan wuduk kita. Tapi kalau orang yang dipegang kemaluan itu, dia tak batal wuduk. Contoh, saya pegang ni kan, kemaluan orang lain, hukum saya batal. Saya batal wuduk. Orang yang dipegang kemaluan itu tak batal wuduk. Itu kena faham. Nanti bincang. Jadi bagaimana yang membatalkan wuduk ni? Pegang macam mana yang membatalkan wuduk? Jadi pegang yang membatalkan wuduk ini adalah tapak tangan kita dan juga perut-perut jari kita ni. Perut-perut jari kita. Macam mana kita nak tahu? Ulama mengatakan kalau kita tekap tangan kita ni, apa yang tak nampak hasil tekapan itu adalah perkara yang apabila dipegang dengan menggunakan yang tak nampak tadi ni, apabila ditekap membatalkan wuduk. Contoh kita pegang kemaluan kita macam ni, batal wuduk tak? Batal wuduk tak? Tak batal. Sebab tak kena ni. Kalau kita pegang ni batal. Kalau macam ni tak batal. Tu kena faham tu. Jadi tapak tangan kita tekapkan. Bila mana macam ni baru batal. Kalau setakat macam ni 24 jam kita pegang ini tak batal. Contoh. Dan juga bahagian mana yang kemaluan yang membatalkan wuduk ni? Kalau tempat tumbuhnya bulu kemaluan tu, adakah membatalkan wuduk kalau kita pegang? Tak batal. Itu bukan kemaluan, jadi tak batal. Bagaimana pula dengan dua telur yang tergantung tu? Kalau kita pegang, batal ke tak batal? Batal. Tak batal. Kerana apa? Kerana dia bukannya bagian kemaluan yang membatalkan wuduk. Dua telur yang tergantung tu bila kita pegang, walaupun dengan perut sekalipun, tidak membatalkan wuduk. Yang membatalkan wuduk adalah apabila kita pegang batang dia tu, zakar dia tu, barulah membatalkan wuduk. Ni orang salah faham ni. Kata orang pegang sikit je kat telur yang tergantung tu kan. Maaf bahasa saya rasa kan, nak mudah faham. Pegang tu kadang orang fikir dah batal, padahal tak batal pun. Yang batal adalah apabila kita pegang batang tu sahaja. Kalau perempuan yang garis halus, garis setengah lah, tu yang membatalkan apabila kita pegang. Tak kisahlah diri kita sendiri ke ataupun budak-budak ke, orang lain ke, asalkan manusia. Dia dah meninggal ke, dia dah nazak ke, kita tak, selagi kita pegang, selagi tu boleh membatalkan wuduk. Yang bahagian tu sahaja, zakar tu sahaja, bukannya yang tergantung tu. Selalunya kalau kita nak jaga maruah jenazah ni, selalu kita berlapik lah. Takkan kita saja nak raba-raba kan. Tak sopan lah macam tu. Jadi orang ni dia ambil lap, ada lapik dia tu kan. Sebab dia kadang-kadang dia najis. Dia najis sebab tu dia lap. Dan juga nak jaga maruah orang tu. Sebab tu dia kena ada berlapik. Tapi kalau yang ni, dia kena berlapik. Kalau berlapik tak ada masalah, tak membatalkan wuduk. Ni tak berlapik ni, apabila tak berlapik, saja pegang, boleh menyebabkan batal wuduk tersebut. Itu hanyalah kemaluan yang zakar itu sahaja, yang batang tu sahaja. Dua telur tergantung tu tak membatalkan wuduk. Jadi ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, man massa dzakarahu falyatawadda. Maksudnya siapa yang memegang kemaluannya dengan tangannya, maka hendaklah dia berwuduk. Jadi itu adalah berkenaan dengan
kelima-lima perkara yang membatalkan wuduk. Ada pertanyaan? Walaupun anak dia bagi kita bapak dia tak gunakan Anak mandikan bapak dia? Macam mana? bapak dia meninggal. Bapak dia meninggal. Dia dimandikan. Dia tak gunakan lapik. Tak gunakan lapik. Apa lapik? Kalau dia pergi bapak dia dah. Tak ada masalah. Sebenarnya boleh je. Laki tu yang batal wuduk, yang hidup tu batal wuduk. Yang meninggal tu dah tak batal wuduk dah. Mana boleh lah. Tapi selelok ambil lapik lah. Kita nak jaga kan. Kalau kita mandikan budak, kita pegang malu ada tu batal wuduk. Tapi budak tu tak batal wuduk. Tu kena faham tu. Ada lagi pertanyaan? Ni baru tahu ke ataupun dah lama tahu? Kadang-kadang bila saya cerita ni dah tahu, orang bosan tu, yang ngantuk tu. Refresh balik lah kan. Kadang lupa. Ada masuk lagi tak? Lepas kita sambung lagi perkara yang disyaratkan wuduk ni. Kita habiskan terus sebelum Ramadan ni. Okey. Jadi perkara yang disyaratkan wuduk, pertama sekali adalah solat. Bila mana kita nak solat, kita kena ada wuduk. Tak kisahlah sama ada solat fardu, solat sunat ataupun solat sunat jenazah sekalipun, kita kena berwuduk. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ilas solah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini hadis, dalil ni kita selalu dengar. Rasulullah SAW bersabda, la yuqbalus solah, la yuqbalullahu solah ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda'a. Maksudnya Allah SWT tidak menerima solat seseorang daripada kamu yang berhadas sehinggalah dia berwuduk. Hadis seterusnya, Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu solatun bi ghairi tahurin. Maksudnya solat tidak diterima tanpa bersuci. Maknanya menunjukkan bahawa nak solat kena ada berwuduk, kena hilangkan hadas kecil. Yang kedua adalah tawaf keliling Kaabah. Ini kerana tawaf sama seperti solat yang diwajibkan bersuci sebelum melakukannya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, at-tawafu hawlal bait mithlu solah illa annakum tatakallamuna fihi faman takallama fihi fala yatakallamanna illa bi khair. Maksudnya tawaf keliling Kaabah sama seperti bersolat, kecuali kamu boleh bercakap ketika melakukannya. Sesiapa yang bercakap-cakap ketika itu, janganlah bercakap kecuali yang baik-baik sahaja. Jadi dalil ini menunjukkan bahawa kalau sama seperti solat, dia dikiaskan juga apa-apa perkara yang berkenaan dengan solat. Kias ini maksudnya menyamakan sesuatu yang baru dengan perkara yang dinaskan betul-betul batal wuduk. Nak solat kena ada hadas kecil, kena ada wuduk. Begitu juga tawaf, kena ada wuduk. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah menyentuh Al-Quran dan membawanya. Sentuh Al-Quran sama ada kita sentuh kulit dia pun tak boleh. Tak boleh memegang kulit Al-Quran tu juga, dan juga membawa dia. Menyentuh dan membawa tu pun tak boleh jika mana kita tidak ada wuduk. Melainkan kalau Al-Quran itu adalah tafsir Quran. Tafsir Quran bahasa Melayu je lebih banyak daripada ayat Quran tersebut. Jadi boleh bawa. Bila mana dia terlebih. Ataupun kita ada cincin, ada tangkal sebagainya kan. Cincin tu ada tulis ayat Quran. Jadi cincin tu kita boleh pegang tak? Boleh, tak ada masalah. Ataupun dalam phone kita kadang ada Al-Quran, kita boleh pegang tak? Boleh, tak ada masalah. Yang tak bolehnya apabila ada papan tulis, papan putih, papan hitam, ada tulis ayat Quran. Tak boleh pegang ayat Quran tersebut. Kerana apa? Kerana dia terbentang. Macam tu. Hilang color? Dengan kain. Pegang Quran dengan kain. Itu tak ada masalah. Pegang Quran dengan kain, contoh ini kan. Pegang. Dia tak boleh pegang kulit dia. Kulit kita. Itu adalah berkenaan dengan menyentuh dan membawanya. Kerana kalau nak berwuduk, kena pegang Quran, kena ada wuduk. Contoh kalau kemas-kemas masjid, tak ada wuduk, jangan mana-mandai nak ke Quran. Itu tak boleh. Jadi hal ini berdasarkan firman Allah SWT, la yamassuhu illal mutahharun.
yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang dilakui bersih suci. Manakala hadis pula Rasulullah SAW bersabda, la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang bersuci. Riwayat Al-Daraqutni. Jadi ini menunjukkan tiga perkara ini apabila kita tak ada wuduk, kita tidak boleh membuat ketiga-tiga perkara ini. Selalu orang yang selalu miss bawa Quran lah. Selalu orang terlepas pandang. Orang bawa Quran, itu tak boleh. Itu kena berhati-hati sikit lah. Dan seterusnya cara wuduk Rasulullah SAW yang sempurna. Ini kita telah terangkan, kita telah baca berkenaan dengan hadis ini. Okey, cukup sekadar ini sahaja. Okey. Okey, pertanyaan apa? Okey, itu dia mengatakan apa kalau kita menjaga kita perlu mandi wajib dulu. Siapa mandi wajib? Kita yang mandi jenazah ni lah. Kita yang mandikan jenazah. Tak. Yang perlu mandi wajib jenazah tu ya. Kita tak wajib. Melainkan tak ada masalah. Sebab kalau kita berhadas besar, ada 6 perkara yang kita tidak boleh buat. Contohnya 3 ni memang tak boleh buat. Kalau tengok dalam kitab fiqh, menyentuh Al-Quran 1, membawanya 1, mana pecah 2. Ada tambahan 2 lagi, duduk tetap di dalam masjid. Satu lagi saya tak ingat. Duduk tetap dalam masjid tak boleh, mana kalau sekadar lalu saja tak apa. Dan juga apa lagi saya lupa satu lagi. Tapi kalau buat ke 6 perkara tu memang tak boleh, time hadas besar. Tapi kalau nak mandi dengan jenazah tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada nak suruh mandi hadas besar dan sebagainya. Kalau dalam keadaan hadas besar lah. Tapi kalau dalam keadaan suci tak ada masalah. Kalau dalam keadaan hadas sekali pun tak ada masalah. Contoh perempuan dalam keadaan haid, adakah dia tak boleh mandi jenazah? Boleh je, tak ada masalah. Ada pertanyaan lagi? Semua dah power kan? Tak ada tanya lagi dah. Jadi cukup sekadar ini sahaja. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang selepas raya kita akan menyambung pula berkenaan dengan menyapu khuf. Jadi cukup sekadar ini sahaja. Kalau tak ada sebarang pertanyaan, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah wa surah As. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.